Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa khabar? Kaifa haluka? How are you? Anak didik Ustazah semua sihat tak? Okay, Ustazah harap awak semua sihat, ceria, gembira dan seronok nak belajar. Okey, ingat Ustazah lagi tak? Ustazah nak ajar mata pelajaran Al-Quran. Tengok buku teks Al-Quran dah ada kat depan. Awak pun kena ambil buku teks Al-Quran awak semua, letaklah dekat depan awak masa belajar. Okey, sekarang sebelum kita mula belajar, sebaik-baiknya berdoalah kepada Allah. Kerana Allah telah memberi rezeki, memberi peluang, memberi nikmat kehidupan kepada kita, sihat, gembira. Jom kita baca doa sama-sama. Tadah tangan elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Baik, sebelum kita mula belajar, Ustazah nak bagi tahu hari tu kan Ustazah ada janji nak cerita kan pasal ikan puyu ni. Okey, ikan puyu dan mak puyu kan hari tu. Tapi hari ini Ustazah nak mengajar dulu. So sekejap lagi sebelum habis belajar kita bercerita. Sekarang kita nak belajar dulu. Baik, buka buku teks Al-Quran tadi muka surat 9 terlebih dahulu. Okey, muka surat 9 kita nak baca ni. Okey, pelajaran ketiga. Okay, ikut Ustazah. Tanda bacaan. Okey, sekali lagi. Tanda bacaan. Okey, awak perlu tahu apa tanda bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nama-nama baris yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada banyak lagi sebenarnya tanda bacaan. Tapi hari ini untuk darjah 1, kita kenal dulu baris-baris ataupun tanda yang disebut di dalam muka surat 9 ni. Okey, jom kita baca. 3.1. Baris di atas disebut sebagai fathah. Dia satu je, dia duduk ke atas huruf. Baris satu di atas. Kemudian yang kedua, baris di bawah disebut sebagai kasrah. Okey, dia duduk kat bawah huruf lah. Kemudian baris hadapan disebut sebagai dhammah. Kemudian yang keempat, baris 2 selari disebut sebagai tanwin. Kemudian baris 2 tidak selari disebut sebagai tanwin juga, cuma cara bacaan dia berbeza sedikit. Okey, nanti kita belajar lagi. Dalam belajar 1 ni, belajar setakat ni dulu, kenal dulu tanda-tanda ni. Okay, kemudian tanda mati disebut sebagai sukun. Mati ni bukan mati meninggal dunia innalillah, tu tak. Mati ni maknanya mati dalam bacaan. Macam mana nak sebut dia? Kita belajar nanti. Kemudian tanda sabdu dikenali juga sebagai syaddah. Okey, boleh ulang sebut, tengok balik video yang Ustazah record ni. Kemudian ulang-ulang sebut nama baris tersebut. Okey, kemudian dekat sini Ustazah nak ulas sedikit, nak cerita sedikit. Di muka surat, tak silap Ustazah, ni muka surat 11, buku teks jugalah. Buku teks tadi, sorry tak nampak dekat sini muka surat. Awak tengok muka surat 11, ada gambar orang tengah belajar ni. Ni asal muka surat 11 tak silap Ustazah. Okey, kemudian ikut Ustazah baca penghayatan. Penghayatan ni dia nak kita hayati. Kenapa kita perlu belajar tanda-tanda bacaan tersebut? Okey. Nombor 1, membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah sangat dituntut oleh agama. Agama apa? Mestilah agama Islam. Yang kedua, belajarlah membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Kena belajar.
baca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Barulah kita dapat lebih banyak pahala. Okey? Sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran dengan bertajwid pun kita tetap dapat pahala. Cuma bila kita belajar dan membaca Al-Quran dengan baik, makhraj hurufnya betul, hukum tajwidnya juga betul, maknanya pahala lebih berlipat kali ganda kita dapat. Seronok, dapat pahala banyak. Nanti kita bertemu di dalam syurga, insya-Allah. Yang ketiga, tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu Al-Quran. Okay, kita ni sepatutnya jangan mudah berputus asa. Kalau rasa susah belajar Al-Quran, jangan cepat give up. Okay? Jangan cepat putus asa. Kerana bila kita putus asa, kita akan rasa tak nak belajar dah. Jadi Ustazah tak nak macam tu. Nanti menyesal di kemudian hari sebab kita tak boleh baca Al-Quran dengan baik. So, belajarlah dengan rajin. Okey, baik. Kita nak menyambung cerita pasal ikan puyuh ni. Okey, hari tu ikan puyuh ni dah pergi jauh daripada mak dia kan. Dia dah sesat dalam lautan tu dengan kura-kura. Tiba-tiba masa dia tengah cari mak dia, mak puyuh tu, dia rasa dekat tekak dia, dia tengah nganga mulut dia tu macam dia cari-cari makanan. Tiba-tiba dia rasa dekat mulut dia, dekat tekak dia ada sesuatu. Rupa-rupanya, sebenarnya ikan puyuh ni telah termakan umpan. Budak lelaki ni telah memancing. Dia memancing dekat atas darat. Tiba-tiba masuk dalam mulut puyuh tadi umpan tersebut. Jadi puyuh tadi diangkat oleh budak lelaki ni ke atas. Naik ke atas. Kemudian dia pun cakaplah, tolong, kura-kura, tolong, aku telah ditangkap. Dia kata. Tapi sebenarnya kura-kura dah tak boleh tolong dia sebab kura-kura ni duduk dalam air tadi. So budak lelaki ni, dia kata dapat ikan, dapat ikan ni. Dia seronok lah budak lelaki ni, seronok. Dapat ikan. Dia pun terus masukkan ikan ni dalam bakul dan dia naik basikal pulang ke rumah dia. Okay. Lepas tu, budak lelaki ni pun letakkan ikan tadi dalam akuarium. Rumah dia dah ada akuarium. Jadi akuarium kalau sebutan Ustazah ni tak berapa betul. Okey, dia dah ada akuarium. So dia masukkan ikan puyuh tadi dalam akuarium. Lepas tu dekat dalam air tadi, dalam tasik tu, mak puyuh, kura-kura, mak keli semua duduk carilah, manalah anak puyuh ni, tolonglah cari anak saya. Sedihlah mak dia. Kawan-kawan dia pun sedih. Puyuh mana kau? Awak bayangkan kalau mak awak yang cari awak dah hilang macam mana, Okey, lepas tu dekat dalam akuarium ni, okey, puyuh ni mencari idea supaya dia dapat kembali semula dalam air tersebut. Okey, lepas tu pada satu malam tu dia dapat satu idea yang sangat bernas. Rupanya puyuh ni cerdik. Dia macam awak lah, cerdik kan. So, lepas tu dia pun dapat idea. Macam ni lah dia kata. Dia nak pura-pura mati. Okey. Lepas tu, apa jadi pada puyuh? Betul ke dia pura-pura mati? Jadi tak dia buat-buat mati tu? So, dia berjaya lah. Okey, Ustazah nak habiskan cerita ni. Minggu depan kita nak cerita-cerita lain pula. Lepas tu, puyuh tadi pura-pura mati. Bila pura-pura mati, badan dia terapung dalam air tu. Okey, lepas tu, budak lelaki ni, pada keesokan paginya, dia nampaklah dalam akuarium tu, puyuh ni dah mati lah, seolah-olah macam mati. Dia pun cakap, lah, kesiannya dekat ikan ni dah mati rupanya. Lepas tu tak apalah, dia kata nak pulangkan baliklah tempat asal dia. Lepas tu dia pun ambil balik puyuh tadi, dia letakkan bekas. Lepas tu dia pergi hantar semula dekat dalam tasik yang dia jumpa puyuh ni. Lepas tu, apa jadi pada puyuh tu? Selepas budak lelaki ni campakkan dia semula ke dalam air, puyuh tadi pun,
Yeay! Dia kata, yeay! Aku dah selamat. Dia kata, mana mak aku? Mak Puyu. Mak Puyu. Dia pun cari-cari, berenang. Jauh ke dalam air. Lepas tu, Alhamdulillah. Dia kembali jumpa mak dia, Mak Puyu. Dengan kura-kura pun dia jumpa. Lepas tu dia pun seronok. Alhamdulillah. Dia kata selamat. Anak dia Mak Puyu cakap. Puyu pun cakap Alhamdulillah. So, Mak Puyu pun cakap, mana anak Puyu pergi? Dia kata, kenapa tak dengar nasihat Mak Puyu? Lain kali dengarlah nasihat Mak Puyu. Okey. Lepas tu dia menyesal lah. Dia nak dengar dah cakap mak dia. Apa yang Ustazah nak cerita sekarang ni? Dalam cerita ni banyak pengajaran dia kan? Yang pertama sekali, dengarlah nasihat ibu bapa kita. Jangan degil-degil. Okey, lepas tu bila berkawan, dia berkawan dengan kura-kura kan. Okey, kura-kura ni bagus sebenarnya. Dia cari juga kawan dia. Dia nasihatkan kawan dia kan. Dia tolong cari Mak Puyu. Masa Mak Puyu hilang tu kan. Lepas tu, jadi, sebagai seorang anak, awak semua pun kena dengarlah nasihat ibu bapa. Kalau berkawan tu, berkawanlah dengan baik. Okey? Jaga sahabat kita dengan elok. Okey? Lepas tu, budak lelaki ni pun sebenarnya bagus juga. Sebab apa? Sebab dia pergi hantar semula Puyu yang kata dah mati. Dia rasa dah mati tu dalam air. Okey. Lepas tu, banyaklah cerita yang elok, yang apa pengajaran yang elok kita dapat daripada cerita ni. So, habis dah cerita ni. Jadi, nanti kita cerita satu cerita lain pula. Okey, selamat belajar. Kita jumpa lagi. Okey, jangan malas-malas. Nanti Ustazah bagi latihan. Jawablah latihan tersebut sebagai faham ke tak faham apa yang Ustazah ajar mengenai mata pelajaran Al-Quran tadi. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.